Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang. Saya Ahmad Batil bin Ahmad Rizwan daripada bahagian pemasaran dan industri asas tani. Dengar clear? Mesti clear? Okay. Slot saya tak lama sebab kebanyakan slot saya punya bahagian telah di cover oleh Cik Iskandar tadi. Masih Cik Iskandar cover kawan-kawan punya kan? Okay. Hari ini saya nak bentangkan sikit berkaitan dengan bahagian saya. Saya rasa mungkin ada usahawan-usahawan yang belum maklum lagi berkaitan kewujudan bahagian pemasaran dan industri asas tani Lembaga Nenas. So hari ini saya bentangkan sikit sebanyak apa yang kami lakukan kat bahagian Okey, Lembaga Nenas jangan sebenarnya. Okey, lembaga bahagian pemasaran ni diduduk di bawah atap Perindustrian Nenas 1957. Pertama kali dibuat pada tahun 1957. Sebenarnya industri nenas ni sebelum daripada 1957 ni dah ada. Cuma ordinan ni dah buat pada 1957 dan disemak pada 1990. Pada tahun 2005 bahagian IT diwujudkan industri asas tani dan pada 16 Disember 2007 bahagian ini diubah kepada Bahagian Pembangunan Usahawan Tani seiring dengan persetujuan semula LPNM. Bagi mantap fungsi sedia ada, bahagian ini digabungkan bersama Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani dan ditukar sebagai Bahagian Pemasaran dan Industri Asas Tani pada tahun 2014. Bahagian pemasaran asas tani kita short formkan sebagai BPIAT. Kita ada empat unit di bawah bahagian pemasaran, iaitu bahagian pemasaran dan promosi, industri asas tani, rezeki tani dan agro pancongan. Saya di bahagian pemasaran dan promosi. Saya punya subdivision di bawah promosi luar negara dan perkhidmatan ladang kontrak. Okey, seterusnya ini visi kita punya bahagian lah. Bergerak utama menerajui pasaran industri nenas negara di peringkat nasional dan global melalui usahawan di bidang saing, kreatif dan inovatif. Memantapkan rangkaian pasaran industri nenas negara dan meningkatkan pembangunan usahawan melalui peningkatan kualiti produk dan produktiviti usahawan. Okey, untuk maklumat pihak tuan, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa di bawah bahagian pemasaran dan industri tani, kita tidak kontrol harga buah yang dikeluarkan oleh pekebun. Kebanyakan yang bertanya pada bahagian pemasaran ialah kenapa lembaga tak kontrol, sebab di bawah lembaga memang tidak ada sebarang akta pun yang boleh tagkan kita untuk kontrol buah-buah yang keluar daripada kebun-kebun sekalian. Yang kedua, untuk asas pada promosi, kita bahagian pemasaran di Lembaga Nenas membantu sahaja usahawan untuk mempromosikan produk-produk. Ini termasuklah produk-produk dari segi segar, IT dan juga kaling. Okey, untuk yang ini adalah kita punya pasaran nenas. Untuk makluman pada penonton ni sekarang. Okey, untuk pasaran untuk dalam dan luar negara, kita perlulah bijak untuk memilih indeks kematangan buah. Contoh untuk pasaran luar negara, kita tidak boleh hantar buah yang sudah mata satu ataupun bagi mata dua. 35% buah yang dah masak. Kita kena hantar buah yang cukup matang, yang belum mengeluarkan sebarang indeks. Ini sebab contoh macam kita ada usahawan-usahawan yang ada market di Timur Tengah dan di Jepun dan juga China. Waktu pengantaran minimum ialah seminggu hingga ke 28 minggu. Tak termasuk pada Netherlands. Kalau misal kata ke Eropah, pengambil masa lebih kurang dalam hampir-hampir sebulan nak ke sana. So, sekiranya kita ambil buah yang sudah mata satu dan mata dua, kemungkinan sampai sana buah akan rosak. Dan itu melibatkan kos yang tinggi. Satu kontena lebih kurang 45,000 ke 60,000. Itu untuk buah jenis MD2. Itu belum lagi termasuk lagi kos penghantaran lagi ke sana. Okey, untuk bahagian pemasaran ni, saya cuma juruskan pada
pemasaran dalam negara, luar negara dan perkhidmatan ladang kontrak. So untuk tahun 2021 hingga 2025, Lembaga Nenas diberi tanggungjawab untuk menguruskan sendiri ladang kontrak untuk berkaitan dengan Nenas. Sebarang permohonan ladang kontrak perlulah melalui pegawai-pegawai kawasan. Pegawai kawasan ni adalah setiap negeri kita ada pejabat negeri dan setiap kawasan tu ada pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. So apabila tuan dah bermohon untuk menanam nenas dan dapat peruntukan daripada agensi, so tuan perlu maklumkan pada pegawai kawasan yang tuan ingin berdaftar dengan bahagian pemasaran. Walaupun pihak tuan adalah ada inisiatif untuk buat pemasaran sendiri, data daripada pasaran pihak tuan kita perlukan untuk input pada laporan kita untuk menunjukkan bahawa pasaran dekat nenas di Malaysia ni semakin meningkat. Okey, untuk ladang kontrak sekiranya pihak tuan berminat, pihak tuan perlulah memohon melalui pegawai kawasan. Untuk pemasaran dalam negara dan luar negara, sebarang program yang pihak BPIAT anjurkan melalui menggunakan medium Kementerian Pertanian, perlulah usahawan-usahawan yang berdaftar sahaja yang kita akan bantu untuk promosi. Sebab syarat-syarat utama kita nak produk yang berkualiti dan produk yang genuine. Untuk makluman pihak tuan juga, buah-buah yang kita promosikan perlulah buah yang bukan daripada tisu kaca. Kita cakap daripada Lembaga Nenas sendiri tidak mengiktiraf buah dan benih daripada tisu kaca. Sebab itu setiap tanaman perlulah ada SBBT dan kita akan semak tu. Untuk ladang kontrak pun kita akan semak. Itu kebiasaannya pekebun-pekebun ada yang berminat untuk dapatkan benih-benih yang dikeluarkan oleh beberapa syarikat yang mengeluarkan tisu kaca. Dan kita maklumkan pada usahawan juga yang kita tak akan bawa dia selagi tiada kelulusan di peringkat tertinggi menyatakan yang kita iktiraf benih tisu kaca. Okey, itu termasuk juga untuk pasaran dalam Malaysia dan juga luar Malaysia. Sekiranya pihak tuan ingin juga buat menggunakan tisu kaca, pemasaran adalah di bawah tanggungjawab pihak tuan sendiri. Okey. Okey, untuk ruang ketersediaan pasaran dekat Malaysia ni, dia ada beberapa. Saya rasa pihak tuan juga sedia maklum. Kita untuk dapatkan kita akan dapat lebih income dengan jualan terus dari ladang. Medium-medium yang terdapat sekarang ialah dari segi pemasaran oleh bidang sosial, face to face, e-commerce macam Lazada, macam Shopee, semua sekarang kita dah more pada teknologi. Dulu kita akan kita cari buah ni dekat pasar raya ataupun kita pergi ke pasar-pasar borong untuk dapatkan buah ataupun pasar tani. Tapi kebanyakan sekarang pengusaha lebih cenderung kepada pemasaran e-commerce. Lepas tu selain itu masih lagi ada pemborong-pemborong dan orang tengah yang datang mengambil buah di pekebun-kebun tuan-tuan. Saya rasa untuk isu pemborong dan orang tengah ni, pihak tuan kena ambil maklum bahawa berdasarkan kajian yang saya buat sepanjang PKP 1, PKP 2 dan PKP 3, sebarang urus niaga di antara pekebun dan orang tengah ataupun pemborong tiada hitam putih. Itu berdasarkan cakap mulut sebab kebiasaannya berdasarkan apa yang dijanjikan, dia akan beli. Tetapi apabila pandemik COVID-19 ni berlaku, pasaran merudum dan pihak orang tengah dan pemborong dia tak akan ambil risiko untuk ambil buah yang tiada pembeli. Walaupun pada masa sekarang melalui PKP 1, PKP 2, buah MD2 memang tak cukup dekat pasaran. Sebab orang tahu makan buah nenas
dia adalah penyumbang vitamin C yang tinggi dan juga dia ada bromelain dalam tu. Dia juga membantu kita sebagai anti kanser. So untuk COVID-19 ni pun dia membantu kita punya imun tau. So bila orang dah tahu macam tu, orang akan datang, orang akan cari buah tu. Contohnya kita ada beberapa usahawan, saya ada perasan juga yang kat dalam ni. Contoh macam ada Jutawan, itu nama-nama besar tau. Akina, Kulim, dekat Selangor ada Kosas, dekat utara dia terpulang pada pasaran tu sendiri juga sebenarnya. Dia pasaran segar ni untuk yang dekat untuk daripada selatan, kebiasaannya buah MD2, buah Josa, buah Morris. Tetapi kalau pihak tuan perasan lah, untuk COVID ni kenapa buah Morris tak laku? Sebab kebanyakannya buah Morris digunakan untuk kerja kahwin, event-event. Restoran akan ambil buah yang murah untuk bagi buat makanan dia lah. Maksudnya kita akan bagi jamu orang sebab dia nak lowkan kos. Dia gunakan buah yang murah tapi dia punya medium adalah sama. Unless kalau macam kita sendiri kat rumah, kita akan beli buah MD2. Buah MD2 tu adalah buah yang terbaik masa ni yang ada di pasaran. Walaupun benihnya agak pricey sikit, RM1.50, tetapi kalau mengikut apa yang diberitahukan saya, untuk menghasilkan sebiji buah tu dengan benih yang disponsor oleh lembaga, kos dia adalah lebih kurang dalam RM1.50. Tapi kalau misal kata dengan kos benih sendiri adalah RM2.50. Bila pasaran, kalau ikutkan trend pasaran segar, untuk jenis hybrid MD2, harga ladang ada yang jual sehingga RM2.90. Dan untuk yang borong ada yang RM3 ke RM3.30 dan ada yang runcit sehingga RM6. Itu by kilo, bukan by biji. Untuk pasaran Sarawak pula, saya dimaklumkan Nas Hybrid MD2 harganya adalah untuk ladang adalah RM6, borong RM7, runcit hampir ke RM10. So untuk pasaran untuk tahun 2021 RMK12 ni, kita banyak nak educate kita punya pekebun supaya tanam nenas yang ada jaminan pasaran. Bukan masalahnya kita yang kata Josa dan Morris tak ada jaminan, tetapi buat dengan keadaan sekarang, dengan keadaan yang kedai-kedai banyak tutup, event yang tak ada, pengguna lebih cenderung pada nenas jenis hybrid ni, MD2. Dan juga saya juga nak tekankan pada semua pekebun yang pasaran untuk nenas 36 juga adalah pasaran yang baik. Kerana nenas 36 ni diperlukan untuk industri perkalingan. Kalau merujuk pada saya punya data ekspor nenas untuk tahun 2017 saya ambil yang tahun 2018 sebab 2019 masih dalam belum lagi digazetkan. Untuk industri segar saja 27 juta, tapi untuk kaling 217 juta. Dia mewakili beberapa kilang. Kilang yang sekarang yang aktif adalah kilang Lee Pineapple and kilang Raida dan kilang Kokosong. So pihak tuan juga ada alternatif lain. Sekiranya nampak nenas MD2 ni agak pricey dan juga agak kos tinggi, tetapi itulah MD2 ni adalah jaminan pasarannya adalah tinggi dalam pasaran lokal dan pasaran ekspor. Okey, untuk ini adalah sedikit makluman untuk tuan. Kenali pasaran setempat. Contoh macam dekat Kedah, jualan segarnya ada more pada Morris yang ada jambul. Kalau kat Johor dia Morris botak. Selangor ialah Yankee, Johor MD2, Morris dan Josa. Bagi pekebun yang pertama kali baru tanam dan ingin menghasilkan buah, kita mohon sangat-sangat hormon secara berperingkat, iaitu hormon ikut kapasiti yang ada market. Jangan main hormon saja. Contoh kalau ada 18,000, sekali 18,000 nak hormon, akan jadi isu di mana buah itu sendiri tidak
ada pasaran. Contoh dengan buah MD2. Saya tengok daripada laporan yang diambil daripada sahabat-sahabat saya, daripada Fama, daripada Lembaga Nenas sendiri, daripada kawasan, dia ada sedikit, bukan ada lambakan untuk MD2, dia cuma dia punya pasarannya agak slow sikit, tapi terjamin. Ada buah yang laku di pasaran, yang tak ada masalah buat masa ni. Okey, untuk menjamin hasil yang baik, pihak tuan juga disyadangkan ambillah CJ-CJ yang ada. Maksudnya MyGap, SPBT, supaya buah tu terjamin dia punya kualiti. Ada, saya faham pihak tuan bukannya fokus pada buah saja. Pihak tuan juga fokus pada benih yang kos dia mungkin akan memberi keuntungan lebih pada pihak tuan. Sekiranya pihak tuan tidak jaga SPBT, tidak jaga MyGap, macam mana pihak tuan nak dapatkan hasil pulangan ekstra ni? Itu kita memang cakap untuk yang mana yang tanam-tanam ni. Mohon MyGap dan mohon SPBT. Make sure benih tu tulen, jangan pakai benih tissue culture. Okey, seperti yang kawan saya cakap tadi, hasil ladang daripada 100%, 5% akan rosak. Itu memang akan ada dekat akan ada kat ladang. 10% ni yang off size ni kebiasaannya memang dia ada off size, tapi dia boleh dijual. Mungkin dari segi harganya rendah sikit, mungkin dan 85% akan ikut daripada size dan harganya adalah okey lah daripada pihak tuan. Okey, untuk pasaran, untuk pasaran nenas lah. Malaysia terkenal dengan nenas kuning, kuning. Sebab kalau kita pergi dekat Thailand dengan Filipin, tanah dia orang macam Filipin ialah volkanik. So tanah kita ni special. Buah dekat Thailand, kalau kita beli MD2 kat Thailand, buahnya akan pucat. Tapi kat Malaysia buah dia gold. Itu kelebihan kita. Dan kita punya market sebenarnya besar. Cuma kita untuk pasaran-pasaran ekspor, banyak yang ambil pada pasaran lokal sebab pasaran ekspor kebanyakannya ambil FOB lebih kurang dalam 8 ke 12, sedangkan negara-negara macam Filipin dan Thailand dia mempunyai kos labor yang murah. Mereka boleh offer 5 ke 7 USD. So bila kat situ nampak pada trending bermula pada tahun 2017, 2018, 2019, pasaran buah untuk ekspor kurang sikit. Maksudnya dia banyak main pada lokal. Sebab kebanyakan buah kat lokal ni tak cukup. Dia permintaan dari segi pasaraya dan kilang pemprosesan juga agaklah tinggi. So pihak tuan, kita memang mohon pada pihak tuan rancang dulu pemasaran pihak tuan. Kita tidak nanti kalau buah tak laku, maksudnya buah tak ada pasaran, akan jadi satu masalah pada pihak tuan, dan kita InsyaAllah akan bantu juga. Cuma dari segi harga, kalau buah tu kalau dah ada buah yang dah terlalu lama dah keluar, dah potong, harganya, kualitinya akan kurang. So pihak tuan akan dapat harga yang rendah sikit daripada harga yang pihak tuan mahukan. Itulah yang kita takutkan. Yang penting sekali untuk pihak-pihak tuan-tuan dan puan-puan ni, berdaftarlah dengan lembaga bahagian pemasaran. Yang mana ada kebun, yang dah tanam, sila berdaftar dengan lembaga nenas supaya sekiranya apa-apa yang berlaku, contoh macam PKP ni, pihak tuan memerlukan surat pergerakan, pihak tuan perlukan surat untuk marketing, pihak tuan akan berjumpa dengan pihak kami juga. So sekiranya pihak tuan ada dalam senarai yang kita simpan, so tiada masalah untuk mengeluarkan sebarang surat kebenaran. Tapi sekiranya pihak tuan tiada dekat dalam tu, so proses kita akan back to square one. Kita kena daftar, kita kena cek ladang, kena tengok. So sekiranya ada peruntukan untuk usahawan-usahawan ni pun, pihak tuan akan terkebelakang. Maksudnya kita dahulukan peserta-peserta kita. Itu untuk pasaran segar.
So dia ada yang seperti saya tunjuk dekat skrin ni, jualan terus, pemborong, orang tengah, pasar raya, kilang pemprosesan untuk nenas kaling. Nenas kaling ini adalah nenas tin dan juga pasar raya eksport. Kita mohon juga pihak tuan sekiranya ada deal juga dengan mana-mana pihak, tak kisahlah pemborong ke, orang tengah ke, mohon sangat-sangat pihak tuan ada sediakan forward agreement, maksudnya keterjaminan pasaran dengan dia, sebab kita tak nak jadi berlaku macam PKP 1, PKP 2, PKP 3, orang tengah dia tak nak beli buah sebab pasaran tak ada. So pihak tuan akan rusing dan pihak tuan tak tahu pasaran tu kat mana. Kita memang akan bantu, cuma pihak tuan perlu sediakan backup plan macam ini supaya nanti kalau terjadinya perkara-perkara macam ni di masa depan, pihak tuan boleh counter. Jangan segan silu, boleh call bahagian pemasaran untuk sebarang pertanyaan. Okey, untuk ini adalah program-program luar negara yang kita telah anjurkan untuk pasaran ekspor lah, sebab saya jaga bahagian ekspor. Kita ada buat program di Berlin, kita ada bawa usahawan pergi ke Dubai dan juga ke Japan. Kalau pihak tuan perasan, kalau mana yang kita bawa ni bukan hanya buah nenas segar saja. Kita ada juga bawa produk. Contoh produk IT, contoh macam sos, mana yang ada akreditasi. Bukan kita buat dekat dalam rumah, kita masuk dalam botol, kita terus jual. Itu untuk pasaran lokal mungkin tuan boleh lepas, tapi untuk pasaran antarabangsa, sijil kesihatan itu dah perlu. So pihak tuan untuk mengembangkan lagi cabang pemasaran pihak tuan, bukan hanya pada nenas segar ataupun benih, pihak tuan juga boleh buat produk-produk IT. Dan lepas ni saya akan tunjuk produk apa yang kita akan boleh buat. Okey, ini program-program kat dalam Malaysia lah. Kita ada buat program bersama Pharma, kita buat Malaysia Halal Expo dekat KL. Kita akan jemput mana-mana usahawan yang berdaftar saja, ya. Bukan usahawan yang tak berdaftar, sebab kita akan check background dulu. Macam mana pihak tuan ada pasaran ke tak. Sebab dekat sini ruang pasarannya lebih besar. So originality tuan-puan tu, buah tu dan produk-produk kita perlukan. Okey, produk untuk nilai tambah. Selain daripada nenas segar, pihak tuan juga boleh jadikan inti nenas, dan juga pasaran baru ialah puri nenas. Kebanyakan kita dalam pasar PKP ni, buah yang tak laku ni kita biarkan kat ladang. Kenapa tiada inisiatif daripada pihak usahawan untuk buat puri nenas? Puri nenas ni bila diproses boleh tahan setahun 2 tahun. Itu boleh jadikan nilai tambah sebab harganya lebih baik daripada nenas fresh lah. Maksudnya dalam pasaran yang ketidaktentuan sekarang, takkanlah pihak tuan nak jual nenas MD2 bawa RM1 kot. Mesti pihak tuan ambil kos untuk pulang balik. Minimum pun RM2.5 untuk hasilkan sebuah tu. So puri adalah salah satu daripada cabang yang pihak tuan boleh tengok selain halwa nenas, sos nenas, jam serta jus nenas. Ini semua ada pasarannya dekat Malaysia yang jarang, bukan jarang lah, maksudnya ada yang player-player yang lama saja yang masih lagi carry on untuk projek-projek macam ni. Sebab peserta-peserta yang saya jumpa mula saya duduk dekat BPIAT ni pada tahun 2018 saya ada, 2017, 18, 19, 20, okey. Kebanyakannya semua more pada fresh. Okey, betul pihak tuan boleh pada fresh, cuma bila untuk market segment untuk MB2 pihak tuan boleh jual macam tu, tapi untuk Morris, untuk Josa, pihak tuan takkan ada tempoh masa yang lama untuk simpan. Dan dia sekiranya buah tu simpan lebih daripada beberapa hari, 3 atau 4 hari, kalau pihak tuan perasan bahawa dia akan start rosak. So bila rosak buah, pihak tuan tak boleh dijual lah. Siapa nak beli buah yang rosak kan? Dah jadi macam tu, terpaksa pula pihak tuan kena buat ekstrak makanan atau bukan makanan. Contoh buat makanan untuk binatang. Bolehlah buat makanan, tapi kalau macam kata untuk jual pada orang, dah tak laku dah. Untuk selain daripada tu juga, ekstrak makanan dari ekstrak bukan makanan ni, bahan-bahan kosmetik macam penjagaan ni pun,
dia memilih buah yang cantik juga. Bukan buah yang dah busuk nak bagi orang, sebab dia pun tertakluk pada akta kesihatan. Dan juga selain daripada itu, industri hiliran juga tuan boleh masuk pada penghasilan kertas nenas, benang serat nenas. Ini adalah pasaran baru juga, sebab kalau pihak tuan perasan, baju yang dipakai oleh Presiden Filipina, tuan perasan tak, dia baju warna putih tu, itu sebenarnya baju daripada benang serat nenas. Kat sana harga dia memang sangat mahal. Kalau untuk menghasilkan 1 kilo benang nenas tu, dia memerlukan lebih kurang dalam 10 tan untuk hasilkan benang tu. Slide. Tuan, saya risau slide tak bergerak. Yang mana gambar presiden tu? Gambar presiden saya tak masukkan. Nanti kan jadi. Jadi so kita maklumkan saja. Okey. Tapi kalau nampak kalau Presiden Duterte tu, dia akan buat dia punya speech dekat macam National Day, dia akan pakai baju warna putih. Tu sebenarnya jangan tertipu, baju tu sebenarnya daripada benang serat nenas. Kita dekat Malaysia, kita ada beberapa usahawan yang buat. Contoh macam kertas nenas, kita ada usahawan daripada Batu Pat dan juga daripada Kempas. Benang nenas ni tak silap saya daripada Politeknik Pasir Gudang, Encik Ben, Encik Bakar. Dia memang dia punya majoring memang buat benang serat nenas. Hasilnya lebih halus, lebih baik, dan harga untuk kain pasang untuk baju Melayu tu, dia jual hampir ke 1,000 ke 1,500 untuk 4 meter. Tu yang kita buat pakai untuk buat baju songket tu kan. Itu dia buat untuk benang serat nenas. Itu menggunakan daun nenas tu. Macam gambar yang pertama ni, sahabat saya tengah meraut benang nenas. Itu untuk mendapatkan dia punya fiber dalam tu, untuk kita hasilkan benang serat nenas. Okey. Untuk yang saya punya part, saya rasa tak ada apa-apa. Mungkin saya boleh buka untuk 2-3 soalan untuk pertanyaan.